إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita bertemu, berkumpul di dalam satu majlis, ingat memperingati insya-Allah dalam suasana untuk kita mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan lagi diri kita dengan Islam dan perjuangan Islam. Marilah sama-sama kita membetulkan niat-niat kita supaya sentiasa dalam hati kita ini merasakan satu perkara yang penting, iaitu kita ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan keredaan Allah itulah merupakan perkara yang paling besar sekali. Wa ridwanu minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Dan keredaan Allah lah yang paling besar sekali yang boleh dicapai oleh seorang makhluk, dan itulah merupakan kejayaan yang agung. Jadi alhamdulillah kita bersyukur diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita menghidupkan suasana ingat memperingati. Dan di dalam perkara itu kita ingin membincangkan satu tajuk yang sebenarnya tajuk ini adalah merupakan salah satu daripada tajuk yang penting dalam kita ingin melaksanakan tuntutan syahadah dalam kehidupan kita. Merupakan perkara yang menjadi kita kata asas kepada kejayaan kita di akhirat dan juga di dunia ini, insya-Allah. Kita mulakan dengan kalimah syahadah. Boleh dengar buat dia punya Harley Davidson. Harley Davidson. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, pertama-tama kita marilah mengulang kaji beberapa perkara tentang apa yang telah pun kita bincang-bincangkan sebelum ini, dan apa yang telah kita sama-sama cuba memproses kehidupan kita dengannya, iaitu untuk kita sama-sama memperdalamkan tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah sepakat mengatakan bahawa untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wajib mentauhidkan af'alnya, perbuatannya, mentauhidkan sifatnya, dan mentauhidkan asma' dan namanya, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ini adalah merupakan nama kepada zat yang wajib wujud, zat iaitu Tuhan, Rabb dan Ilah, yang wajib wujud, yang wajib ada. Kita ni tak wajib ada, tapi Allah SWT yang wajib ada. Dan zat ini adalah merupakan tempat tumpuan, tempat kita bergantung harap, tempat kita meletakkan keyakinan kita, kepercayaan kita.
Jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Nombor satu, sejauh mana kita mengenali Allah, dan daripada pengenalan kepada Allah itu kita berubudiyah kepada Allah. Bagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ulama-ulama menggambarkan kepada kita tidak dijadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka liya'budun, dia mengabdikan diri, liya'rifun, ataupun membawa makna mengenali Allah, di mana dengan mengenal Allah kita akan mendapat berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk berubudiyah kepada Allah itu, ubudiyah kepada Allah, ibadah kepada Allah itu bermula dengan sebenarnya bermula dengan hati. Hati mesti beribadah. Hati nak mengenal Allah. Kalau hati kenal Allah, barulah hati boleh beribadah kepada Allah. Dan hati yang beribadah kepada Allah, barulah dia akan menzahirkan tuntutan-tuntutan lahiriah, syariat. Jadi kita lagi kenal Allah, lagi kuat kita berubudiyah kepada Allah. Jadi lagi kita tak kenal Allah, maka lagi jauh kita daripada ibadah. Sebab tu hari ni rahsia kenapa orang tu dia kuat ibadah, tak kuat ibadah yang sebenar, hakiki yang sebenar. Bukan dia buat ibadah tu ikut-ikut, bukan. Tapi ibadah yang lahir daripada hati dia. Ini yang perkara yang pertama. Jadi sebab itulah Allah menggambarkan dalam ibadah itu, Allah melihat apa yang ada dalam hati. Kalau kita puasa, ramai orang puasa, tapi puasa yang macam mana? Puasa yang ada ikhlas, puasa yang ada takwa. Barulah puasa itu menjadi ada nilai di sisi Allah. Jadi kalau sembahyang pun begitu juga. Solat yang macam mana? Solat yang ada khusyuk. Jadi solat ni Allah tak kira kalau dia tidak ada khusyuk, dia terputus, lalai. Allah tak kira. Allah ni maha agung. Dia tidak berhajatkan kepada mana-mana hambanya. Hambanya yang berhajatkan kepada dia. Oleh itu, bila hambanya nak mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia wajib mempersembahkan sesuatu tanpa ada tergesa-gesa, tanpa ada gelojoh. Jangan gelojoh, jangan tergesa-gesa, jangan nak cepat. Tetapi dia pastikan yang disembah Allah tadi itu, ibadah tadi, dalam keadaan dia benar-benar beriman dengan tamakninah, dengan tenang. Jadi kita jangan gelojoh, jangan gelojoh nak sembahyang cepat-cepat, nak baca Quran cepat-cepat, kan? Nak mendapatkan zikir cepat-cepat. Jadi semua dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi kita ambil masa. Kerana Allah menilai kualiti. Allah menilai kualiti. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana kita perlu memahami. Untuk mendapat yang itu pula, kita mesti faham bahawa semua itu bergantung kepada keyakinan kita. Al-yaqin. Al-yaqin. Jadi untuk mencapai al-yaqin ini, kan, iaitu al-iman itu sendiri, maka kita perlu banyakkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan al-yaqin. Al-yaqin, keyakinan ni. Jadi keyakinan ni satu perkara yang perlu diminta pada Allah. Nombor satu, kena minta ke Allah. Ya Allah, sesungguhnya hati aku ni masih lagi ada ragu-ragu, ada syak, masih lagi tidak sepenuhnya, kan, masih lagi tidak sepenuhnya. Maka minta pada Allah kesempurnaan al-yaqin. Kesempurnaan al-yaqin. Minta ke Allah. Minta ke Allah al-yaqin. Kita minta kepada Allah ilmu yang tidak ada di dalamnya, kan, ragu-ragu. Tidak ada dalamnya syak wa sangka. Tidak ada di dalamnya perkara-perkara yang digambarkan sebagai yang menjadi, kita kata, menghalang kita untuk nak benar-benar mendekati Allah. Keraguan, syak, zan dan waham. Jadi sinilah kita nak kena latih. Jadi bagaimana cara kita nak melatih supaya yakin itu bertambah? Macam mana yakin itu kena bertambah? Yang pertama, kita kena memperbanyakkan zikrullah. Memperbanyakkan zikrullah. Jadi zikrullah apa? Aksara zikrullah ahabballahu ta'ala. Jadi sebenarnya man aksara zikrullah, siapa-siapa yang memperbanyakkan zikir kepada Allah itu ahabballah ta'ala, itu Allah akan mencintai dia.
Maka untuk mendapatkan iman tadi, maka kita perlu membanyakkan zikrullah. Memperbanyakkan zikrullah. Zikrullah yang macam mana? Zikrullah la ilaha illallah. Jadi kita kena banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu hari banyak. Yang ulama-ulama mentafsirkan, ulama-ulama, tuan-tuan guru kita, ulama yang muhaqqiqin, Imam Al-Ghazali kan, dan lain-lain lah, seperti Imam Syafi'i dan sebagainya, menggambarkan kurang-kurang satu hari kita baca kan 700 kali. Yang dikatakan banyak tu kurang-kurang 700 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca je dengan lidah, dengan hati. Dengan lidah, dengan hati. Jadi kita kena perbanyakkan. Kalau dapat 1000 lagi bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita pun baca juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab kalau kita baca dengan lidah, dia tak akan sampai kepada yakin. Sebab kita nak membina al-yaqin, nak membina iman. Kalau nak membina iman, dia mesti baca lidah dan hati. Baca sekali. Lidah, hati. Dan pada masa yang sama, kita mesti menambah ilmu. Dia dua. Satu zikir dan ilmu. Ilmu mesti kita tambah. Ilmu apa? Ilmu tentang mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Jadi bila kita menambah ilmu tentang mentauhidkan Allah, maka zikir itu dia ada jadi, nak kena urut sikit. Dia ada jadi tiga peringkat. Tiga peringkat. Sebenarnya ada banyak peringkat. Kita kata 3 peringkat dulu. Yang pertama, dia zikir dengan lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 700 kali. Minimum satu hari. Tuan-tuan, perempuan. Target tu, sasarkan. Kemudian, hati pun baca juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca juga. 7 kali, 700 kali. Minimum. Kalau boleh 1000 lah. Tiap-tiap hari. Every day. Kemudian, selepas itu, dia merasai. Merasai. Ini peringkat ketiga. Jadi nak merasai macam mana? Yang boleh membawa kepada keyakinan. Maknanya bila la ilaha illallah tu, hati dia rasa. Apa rasa? Merasai akan ilmu. Yang pertama sekali, mentauhidkan af'al Allah. Mentauhidkan af'al Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah sebut. Hati rasa. Hati pun sebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semut. Hati sama dengan lidah. Kemudian hati rasa apa? Mata melihat. Hati ni dia rasa dengan mata melihat. Dia melihat sesuatu. Lidah yang keadaan la ilaha illallah tadi, dia melihat sesuatu, maka dia melihat perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah. Dia iktiraf ini perbuatan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah. Af'al. Dia mentauhidkan perbuatan Allah. Yang kedua, dia melihat itu sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Sifat Allah pula. Apa sifat yang diingat, yang dikenal. Jadi mata melihat, menimbulkan satu perasaan. Perasaan sifat Allah. Ini qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, dan juga sifat-sifat yang lain. Ada ratus sifat. Ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dia menggariskan 20 sifat. Itu sebagai yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan satu sifat yang harus. Itu untuk tujuan supaya kita boleh mudah nak melihat, nak belajar. Tapi sebenarnya sifat Allah lebih lagi. Namanya 99. Lebih lagi. Macam itu. Jadi maknanya kita nak sebut kat sini, dia melihat dengan mata. Mata menimbulkan satu perasaan perbuatan Allah. Dia mendengar dengan telinga. Telinga menimbulkan satu perasaan. Perasaan itu apa? Ni sifat Allah. Perbuatan Allah. Sifat Allah. Ni nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini nama Allah. Jadi kemudian ni zat Allah. Zat Allah. Jadi kita nak melihat di sini, maknanya zikir la ilaha illallah tu membawa maksud yang pertama, dia mentauhidkan zat Allah. Alif, lam, lam, ha. Itu ulama-ulama dia hurai. Alif, lam, lam, ha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Allah tu apa? Alif tu melambangkan zatnya Al-Wahid, Al-Ahad. Zat Allah, Al-Ahad. Tidak ada yang dapat, yang tidak ada melainkan dia saja. Dia saja. Al-Ahad. Al-Wahid, satu-satunya. Tunggal.
Jadi zatnya alif kata nak membayangkan mentauhidkan zat Allah. Lam yang pertama mentauhidkan sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Al-Jalal. Sifat Allah yang maha menguasai, yang maha hebat, yang maha berkuasa, yang maha menggagahi, mengalahkan, yang maha mengazab. Sifat Allah Al-Jalal. Yang maha pemarah. Kalau Allah marah ni, Allah murka ni, hebat murka Allah. Jadi Al-Jalal, lam yang pertama menunjukkan sifat-sifat jalal Allah. Lam yang kedua melihatkan sifat jamal Allah. Jamal Allah ni apa? Yang indah. Sifat Allah yang indah, yang kita suka, yang nikmat, yang kita nampak tu satu yang kita suka tu indah. Jadi Allah melambangkan kesempurnaan. Sifat Allah kamal. Al-kamal kesempurnaan itu perbuatannya. Ha tu melambangkan perbuatannya. Hu tu. Jadi ulama-ulama dia ngajar kita kan macam mana? Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Jadi Allah tu dia mentauhidkan zat Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan perbuatan Allah. Jadi ini latihan, tak apa. Ini pelan-pelan kita belajarlah. Tapi dengan ilmu ni kita bertambah-tambah ilmu, maka semakin kita membaca, semakin tambah keyakinan kita. Al-yaqin, yakin kita bertambah. Lama-lama kita akan benar-benar dekat dengan Allah. Sehingga kan kita akan tunduk kepada Allah, merendah diri kepada Allah. Yang keempat, bila kita dah boleh merasai itu, bila kita dah rasai itu, maka yang keempat dia akan jadi ketundukan. Kita akan merendah diri kepada Allah. Yang pertama, zikirnya apa? Lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah aksara. Aksara zikrullah. Banyakkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir lidah. Kemudian hati. Hati dia apa? Hati pun sebut sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian hati juga merasai. Merasai apa? Merasai mengesakan Allah, zat Allah, mengesakan sifat Allah, mengesakan perbuatan Allah. Kamal. Dan selepas itu yang keempat, melahirkan apa dia? Melahirkan ubudiyah, iaitu dia rendah diri ke Allah. Yang keempat, dia akan bila zikir ni, dia rasa diri dia hamba. Dia rasa diri dia hamba. Dia rasa diri dia perlukan Allah. Empat sifat hamba yang paling utama sekali. Yang pertama sekali ialah dia adalah merupakan seorang yang lemah, dhaifun. Yang pertama fakir. Yang pertama dia fakir, dia memerlukan Allah. Yang kedua dia dhaif, dia lemah. Yang ketiga dia tak mampu, keterbatasan. Dia buat apa pun dia tak mampu. Allah dah bagi dah dia. Dah bagi dah dia kekuatan. Dia akan buat berdasarkan apa yang Allah bagi, pun tak mampu juga sebab Allah tidak, dia bukan Tuhan, dia hamba, tak mampu. Jadi sentiasa minta ke Allah. Yang keempat ialah dia rasa dia hina. Nampak? Dia rasa dia hina. Jadi bila yang keempat ni, zikir yang keempat ni yang betul-betul boleh menimbulkan al-yaqin, ialah melahirkan ubudiyah, rendah diri ke Allah. Maka dia makan, dia tengok la ilaha illallah, la ilaha illallah, perasaan dia rasa, maka dia makan, dia rasa makan itulah tanda dia nak ibadah pada Allah, ubudiyah pada Allah, rendah diri pada Allah, rendah diri kepada Allah. Dia perlukan Allah, dia rasa hina, dia minta ke Allah. Dia makan sebagai seorang hamba, bukan dia makan sebagai seorang Tuhan. Macam Tuhan makan macam orang besar. Dia makan sebagai seorang hamba, rendah diri. Ini makanan yang aku makan ni pun Allah yang bagi. Allah yang bagi, dia rasa macam itu. Itu zikrullah yang akan menimbulkan keyakinan. Dia melahirkan ubudiyah, iaitu kerendahan diri dia sebagai hamba. Dan kemudian yang kelima, dia akan melahirkan zikir yang yakin tadi. Dia akan melahirkan satu yang kemuncak kepada hidup ini, tidak lain hanyalah untuk memuliakan, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka jadilah dia berzikir dalam rangka nak mengagungkan Allah. Dia makan tu ibadah nak memuliakan Allah. Jadi dia makan sebagai seorang hamba, dia minum sebagai seorang hamba. Maka dia pun berjuang sampai berjihad pada jalan Allah, sampai dia mati pada jalan Allah. Tak risau dah Dajjal nak datang, tak risau dah. Kenapa? Kerana dia nak memperhambakan diri kepada Allah tadi. Yang kelima ni maknanya kemuncak ubudiyah, dia nak mengagungkan Allah.
Sebab itulah kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kan? Allahu akbar tu membesarkan Allah, memuliakan Allah. Great reset kita sambung nanti insya-Allah. Kita buat malam great reset, siang kita buat great reset. Insya-Allah nanti kita buat malam samlai Baik, jadi nak sebut kat sini bagaimana kita melihat tentang great reset, maknanya kita nak membesarkan Allah tu, great reset. Betul. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan kita sentiasa dalam keadaan aksara zikrullah. Kita memperbanyakkan zikir kepada Allah. Jadi bila kita banyakkan zikir kepada Allah, maka kita akan dapat meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan al-iman. Bila kita boleh meningkatkan al-iman, maka pada ketika itu kita akan apa? Kita akan sentiasa berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita risau, kita tanyakan, kenapa lah saya hari ini kuat, besok lemah, hari ini kuat, besok lemah. Kenapa? Kerana rahmat Allah tak bersama kita. Kenapa rahmat Allah tak bersama kita? Kerana rupanya kita lupa kat dia. Kita tak mengagungkan dia, tak memuliakan dia, tidak membesarkan dia. Kita tak merendahkan diri pada dia. Kita tak sebut nama dia. La ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah. Satu hari kurang-kurang 700 kali. Kalau boleh 1000 kali. Kalau boleh 10,000 kali, lagi bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan kaedah yang saya dah sebut tadi. Dan kemudian selepas itu banyakkan selawat. Nak menimbulkan keyakinan, kena banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun paling kurang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling kurang baca 1000 kali satu hari, 1000 kali. Jadi 1000 kali la ilaha illallah, 1000 kali selawat, 1000 kali istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu istighfar. Minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jadi apabila kita melakukan tiga-tiga tadi, ini dah surat zikir lah. Dah surat zikir, maka kita akan tertingkat yakin kita. Tertingkat keyakinan kita. Yang kedua, kita kena banyakkan pergaulan. Banyakkan pergaulan dengan orang yang soleh, orang yang baik-baik. Kita banyak bergaul dengan dia, bertanya khabar, ziarah kalau kita tahu dia sakit, pergi ziarah, dan sebagainya. Baik. Baik, pada hari ini kita akan sambung sikit tentang apa yang digambarkan sebagai mentauhidkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mentauhidkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak memahami bahawa mengenal Allah itu, ma'rifatullah itu adalah merupakan satu yang cukup besar, satu yang cukup besar, dan sebenarnya hakikatnya mengenal Allah itu, ma'rifat Allah itu, dia adalah satu yang kita sebut sebagai sirrullah. Sirrullah ni satu yang rahsia, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan rahsia ini melainkan kepada orang yang terpilih. Contoh kan, kita sebut sini kan. Contoh, kalau tuan-tuan hari ni kan susah sangat nak berzikir, nak sebut nama Allah pun susah, nak sebut subhanallah pun susah, berkira la ilaha illallah, la ilaha illallah pun berkira. Maknanya Allah belum pilih kita lagi. Rahmat Allah masih belum bersama dengan kita. Mungkin ada, tak banyak, sikit gitu kan, tak banyak. Jadi lagi banyak apa ni kita berzikir, sebenarnya Allah telah memilih lidah kita, hati kita, tubuh badan kita, perasaan kita, kehidupan kita ni untuk menyebut asma Allah, menyebut perbuatan dan sifat Allah. Jadi Allah pilih. Jadi orang yang berzikir itu, dengan terutamanya dengan lima yang saya sebut tadi itu, peringkat-peringkat tadi itu kan, maka mereka sebenarnya telah dipilih oleh Allah. Maknanya tubuh badan kita ni dah menjadi tempat menyebut asma Allah, menyebut nama Allah. Mulialah, maknanya mulialah. Mulialah, dia jadi mulialah. Mulia bukan sebab kita, mulia sebab adanya asma Allah tadi. Adanya nama-nama Allah tadi. Itu mulia sebab tu. Mulia sebab apa? Mulia sebab kita sebut, kita memuji sifat-sifat Allah, kita memuji perbuatan Allah, kita mentauhidkan Allah. Itu yang mulia. Jadi kemuliaan kita bukan pada tubuh badan kita, bukan sebab kita ni orang besar-besar, anak raja sebagainya, bukan. Itu bukan kemuliaan kan, itu bukan kemuliaan. Jadi kemuliaan pada
pada zikir yang ada pada kita. Yang mana zikir itu kita menyebut asma Allah. Memangnya Allah mengizinkan di dalam Allah mengizinkan di dalam cuba kita buat. Ada pengumuman. Jadi Allah mengizinkan kita berzikir ni, maknanya Allah memuliakan jasad kita, roh kita, akal kita, untuk menyebut asma dia. Jadi kemuliaan seseorang lagi banyak dia berzikir, lagi mulia di sisi bukan saja di sisi Allah, di sisi makhluk pun begitu. Makhluk pun jadi segan dengan dia, makhluk pun menjadi menghormati dia. Orang yang banyak zikir ni, banyak baca Quran, apa lagi dia mengamalkan, beribadah. Jadi sebab tu kita kena rasa kalau kita belum lagi dapat berzikir, maknanya sebenarnya kita belum lagi dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mulia. Jadi kena mulakan zikrullah. Benda yang wajib kena buat, benda yang haram kena tinggal. Zikrullah kena perbanyak-banyakkan. Jadi sebab itulah bila kita nak kata mengenal Allah ini, maka inilah merupakan disebut sebagai sirrullah. Sirrullah ini rahsia Allah. Nak kenal siapa Allah ni satu rahsia. Yang mana orang hanya Allah sahajalah yang maha mengetahui. Maha mengetahui tentang dia, zat dia. Jadi kita ni tak boleh nak tahu sekadarnya aja yang kita diberikan oleh Allah tahu. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, kita tidak boleh nak melihat Allah sebab Allah ni Al-Latif. Allah ni maha halus. Allah maha halus, tak dapat dicapai dengan penglihatan mata kita, tak dapat dicapai dengan pendengaran kita. Tetapi hati kita, rohani kita, jiwa kita dapat merasakan kehadirannya. Jadi untuk mengenal Allah ni ialah dengan perasaan. Kita merasai kehadiran Allah. Di situlah latihan dia. Kita nak tengok dengan mata tak boleh, nak dengar pun tak boleh, nak sentuh pun tak boleh. Yang boleh hanyalah kita boleh merasai dengan hati kita. Allah bagi hati kita ni boleh merasai. Sebab tu kita perlu pada zikrullah. Kenapa? Kerana dengan zikir itu baru hati kita jadi bersih, lembut. Hati kita boleh ada connection dengan Allah. Ini rahsia dia. Kalau kita lagi susah zikir, lagi susah. Sebab tu orang yang susah zikir ni, dia susah nak kenal Allah. Walaupun dia seorang pakar di dalam tauhid, dia PhD dalam usuluddin tauhid, tapi dia tak banyak zikir, dia tak akan kenal Allah. Tak percaya, tengoklah setengah-setengah orang yang banyak bercakap, kadang-kadang dia tak banyak buat. Kenapa tak boleh buat? Kerana hati dia tak kenal Allah. Bila hati tak kenal Allah, dia tak ada khasyah, dia tidak ada rasa gerun dengan Allah, rasa takut dengan Allah, tidak ada. Hati tak kenal Allah, teori je kenal Allah. Maka kita boleh mengenal Allah dengan hati kita merasai. Dan merasai apa? Contohnya kita merasai kasih sayang Allah. Kita rasa kasih sayang Allah. Kita rasa Ar-Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, Al-Wadud, cintanya Allah pada kita. Inilah jalan-jalan untuk mengenal Allah dengan hati kita. Maka sebab itulah kita sebut kat sini, bila kita gambarkan apa maksud mengenal Allah, apa maksud ma'rifatullah, apa lagi maksud mengenal zat Allah. Maka para muhaqqiqin iaitu orang-orang yang mendapat ilmu yang hakiki, yang diberikan oleh Allah, cahaya tadi, menyatakan bahawa maksud mengenal Allah itu ialah ketetapan dalam hati yang mempercayai, yang meyakini zat yang wajibul wujud, iaitu Allah, yang memiliki segala kesempurnaan. Jadi maksud ma'rifatullah ini adalah ketetapan, satu yang qat'i, satu yang kita kata jadi sabit, yang kita isbatkan, kita sabitkan dia, kita tetapkan dia dalam hati kita ni. Dalam hati kita ni, apa maksud hati ni? Perasaan yakin, percaya bahawa zat yang wajibul wujud, zat ini apa? Zat yang wajibul wujud, bukan zat sebarang zat, bukan kita nampak makhluk, tak. Zat yang wajibul wujud itu Allah, memiliki segala kesempurnaan. Itu maksud mengenal Allah. Maknanya mengenal Allah ini, definisikan oleh para ulama kita yang muhaqqiqin ni, ialah mengenal zat Allah. Mengenal zat Allah. Zat Allah maknanya kita percaya, kita yakin bahawa zat Allah ini wajibul wujud, mesti ada, dan
dia memiliki segala kesempurnaan, segala kesempurnaan, segala kehebatan, segala kemuliaan, segala keagungan, segala ketinggian. Ini hati yakin, hati percaya, yakin, tidak ada sikit pun ragu-ragu, syak, zan dan waham, tak ada. Semuanya 100%, 100% yakin. Ini maksud kenal Allah. Jadi maksud kenal Allah daripada ulama yang muhakiki ni bukan sekadar kita kenal sifat Allah. Kita kenal nama Allah. Oh, saya ni dah hafal nama Allah yang 99. Dan kita dah boleh baca asma Allah. An-nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi kita dah boleh baca nama-nama Allah kan? Contohnya kan? Aku dah kenal Allah. Belum. Maksud kenal Allah ni ialah apabila telah ada satu ketetapan dalam hati kita, satu kepercayaan, satu keyakinan, meyakini zat yang wajibul wujud. Ada zat yang wajibul wujud. Zat. Saya tak boleh cakap jisim. Dia bukan berjisim. Allah tak ada jisim. Macam kita makhluk tak ada zat. Ini mana zat ni? Dialah yang wajib wujud. Satu zat yang wajib wujud. Tuhan lah, Allah. Yang ada kesempurnaan. Segala kesempurnaan, kehebatan, semua daripada dia. Ni hati kita yakin 100%. Orang yang yakin dan percaya tentang zat yang wajib wujud dengan sepenuh hati dia, maka dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Itulah maksud kenal Allah. Jadi kenal Allah ni bukan tahu je. Oh, saya tahu Allah ni ada. Kenapa? Adanya alam ni. Kalau ada alam ni semua, barulah maknanya Allah ada. Itu bukan mengenal. Yang kita maksudkan ma'rifat. Itu baru dia peringkat baru dia peringkat tahu. Acknowledge. Begitu. Jadi ma'rifatullah ini ialah kita satu ketetapan dalam hati. Hati kita memang tetap dah. Kita kata qat'i dah tak ada dah. Ikatan lain dah tak ada dah. Bahawa yakin adanya satu zat yang Maha Esa, wajibul wujud, yang wajib ada dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi macam mana kita nak memiliki keyakinan ini? Di situlah huraian dia. Jadi maknanya yang dikatakan ma'rifatullah ni bukan kenal perbuatan Allah. Itu baru satu peringkat. Bukan kenal sifat Allah. Itu satu peringkat. Kenal zat Allah. Zat Allah. Maknanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan. Zat yang bernama Allah. Sebab tu setengah-setengah ulama' dia sebut satu istilahan. Kita bukan menyembah Allah. Kan? Kita menyembah zat yang bernama Allah. Faham? Kita bukan menyembah Allah. Allah ni nama. Nama pada zat yang menyembah, zat yang wajibul wujud tadi, yang kita sembah tadi. Jadi itu maksud kita kata kita makrifat Allah. Jadi sampai peringkat kita bukan kata Allah ini hanyalah nama yang diberikan, nama yang padanya sifat-sifat yang maha agung, yang maha sempurna. Ini nama kan. Tapi yakin kita kepada zat tadi. Zat ni Allah, Tuhan tadi kan, yang kita nak kita sebut sebagai Tuhan. Jadi untuk itulah kita kena proses. Kalau tidak kita tak faham macam mana kita nak kenal zat ni. Macam nak kenal zat, kita kena kenal sifatnya. Sifat yang berdiri pada zat, sifat yang melekat pada zat, sifat yang berada bersama zat, sifat dia tu. Zat ni kita tak boleh nampak, tak boleh apa, kita mengenal dengan sifat. Tapi yang kita nak kenal tu zat tadi. Jadi sebab itulah hukumnya mengenal itu adalah wajib. Saya ulang balik, hukumnya wajib. Kita kenal zat Allah ni wajib, bukan sunat. Wajib kan. Kalau tidak, kita tak sampai kita nak kepada Allah ni. Kita sembahyang Allahu Akbar, kita baca, kalah Syekh Sudaisi, kalah Imam Mekah, kalah baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca tak sedap, tapi baca sedap lagi kan. Sampai orang Mekah, Imam Mekah datang nak dengar, cari siapa ni orang Melayu yang baca ni, orang Nusantara yang baca ni, Indonesia ni, siapa yang baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca lebih sedap lagi daripada Imam Mekah. Jadi dia baca sedap,
Dia semayang hebat tapi tak kenal Allah, tak kenal zat tadi. Tak kenal zat Allah tadi. Jadi seolah-olahnya macam seolah nak semayang, dia semayang sembah siapa? Tak kenal Allah. Dia rokok pada siapa? Kita rokok pada siapa kalau kita tak kenal Allah? Tu yang kata kita rokok, orang-orang kafir kata apa? Orang bukan Islam kata kita menghadap kiblat, engkau sembah kiblat, engkau sembah batu, dia kata engkau sembah kiblat. Samalah kami sembah berhala, engkau sembah kiblat, dia kata macam itu kan. Kita nampak macam Kaabah tu sebagai tempat. Jadi sebab hakikat zat Allah ni yang kita nak kena kenal. Zat Allah kita boleh kenal dengan sifatnya yang berdiri pada zat, sifat tak terpisah pada zat. Jadi lepas tu kita kenal zat tu macam mana. Maka hukumnya wajib, dan setiap insan wajib mengenal penciptanya dan daripada sumber-sumber yang ada di dalam alam ini. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, maka siapa-siapa yang dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya dia telah diberi rahmat oleh Allah. Allah pilih dia. Jadi sebab itu kalau kita tak kenal Allah, nombor satu kena minta, ya Allah, hati aku tak kenal Engkau, ya Allah. Hati aku kenal Ronaldo, kenal, ya Allah. Kan? Aaron Aziz kenal, ya Allah. Kan? Siti Nurhaliza kenal. Siapa lagi lah. Kenal semua. Tapi Allah tak kenal. Siti Nurhaliza tu, kalau wajahnya dibuka-bukakan, ditutup-tutup, tengok hidung aja pun boleh kenal lah, ini Siti Nurhaliza. Tengok mata je dah kenal ni Siti Nurhaliza. Tapi Allah tak kenal. Jadi bila orang yang tak kenal Allah ni kena minta pada Allah. Nombor satu, tuan-tuan, kenapa kita tak kenal Allah? Sebab Allah tak izin lagi kita kenal dia. Jadi sebab tu kita pada pagi petang nak kena minta ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya hati aku gelap, hati aku sakit, hati aku mati. Ya Allah, rahmatilah aku dengan makrifat kepada Engkau. Makrifat kepada Engkau. Macam mana bermula jalan kita nak mengenal Allah ni? Kita membuang syirik daripada hidup kita. Kita buang syirik. Apa itu kita baca doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau jauhkan aku daripada perkara syirik yang aku tahu ataupun syirik yang aku tak tahu, yang berlaku, yang aku tak perasan, tapi berlaku syirik. Jadi syirik inilah yang menghalang kita daripada mengenal Allah. Contoh, kita melihat dunia. Kita hanya melihat dunia dan nampak dunia. Rasa dunia itu wujud, rasa dunia itu hebat, tapi kita tak nampak, tak ingat, tak melihat, tidak rasa Allah yang menciptakan dunia. Itu syirik, tak kenal Allah. Maknanya dunia menutup kita daripada Allah. Kita tengok nasi, kita hanya nampak nasi tu, nampak lauk tu, kita nampak kita yang buat, kita yang masak. Kita tak nampak, kita tak melihat dan merasai, mengingati, merasai dengan hati kita bahawa nasi itu sebenarnya adalah daripada Allah. Tak rasa daripada Allah. Allah yang jadikan, itu kudrahnya, iradahnya, ilmunya, hayahnya dan sebagainya. Yang sebut kat sini, jadi dunia menutup kita daripada Allah. Jadi ini yang menyebabkan kita tak sampai ke Allah. Jadi sebab tu jalan untuk kita nak mengenal Allah ni kena minta ke Allah. Nombor satu, rahmat dia. Apa rahmat dia? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syirik yang kami tahu ataupun syirik yang kami tak tahu, tapi kami buat. Macam itu. Jadi sebab itulah orang yang kenal Allah inilah maka orang yang telah diberikan rahmat. Jadi rahmat ni bukan kita boleh makan banyak, makan sedap, duduk rumah, rumah hebat, rumah besar, tanah hebat, tanah besar, naik kereta hebat, kita boleh ada pangkat tinggi. Itu bukan rahmat. Itu bukan rahmat yang terbesar. Rahmat yang terbesar sekali, yang paling asas, yang paling dasar, kita kenal Allah. Orang miskin, dia kenal Allah, dia akan tenang, dia akan bahagia. Orang kaya, dia kenal Allah, dia akan tenang, dia akan bahagia. Orang sakit, dia kenal Allah, dia akan tenang, dia akan bahagia.
Orang sihat dia kenal Allah, dia akan tenang, dia akan bahagia. Siapa yang kenal Allah, dia akan tenang, dia akan bahagia, hidupnya dalam keadaan yang sempurna. Itu ma'rifatullah, ma'rifat zatullah, ma'rifat zat Allah. Yang mana pada zat Allah itulah berdirinya sifatnya, berdirinya perbuatannya, berdiri namanya, begitu. Jadi sebab tu di akhir kenal ni mestilah kepada zat dia. Pada zat dia. Tapi kita tak boleh nampak zat dia sebut tadi kan. Maka sebab itulah orang yang mendapat rahmat daripada Allah, barulah orang tu mengenal Allah. Kalau tak, dia tak kenal Allah. Walaupun dia ada rumah besar, walaupun dia ada anak ramai, walaupun dia ada harta yang banyak, walaupun pangkat yang tinggi, walaupun dia sultan, walaupun dia perdana menteri, walaupun dia hebat macam mana pun, popular artis, tetapi kalau tak kenal Allah, dia belum dapat rahmat Allah. Dia belum dapat rahmat Allah. Ini kita nak kena rasa. Ini makrifat. Sebab tu nak kenal zat Allah ni, nombor satu kena minta pada Allah. Kena minta kepada Allah. Itu nombor satu. Boleh Kita nak mulakan perbincangan mentauhidkan zat Allah ni. Itu tajuk kita, mentauhidkan zat Allah. Saya pernah bincang secara umum. Sekarang kita nak tengok dia punya proses dia. Jadi rahmat Allah, kita kena minta rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, baru kita boleh kenal Allah. Bukan sebab kita banyak zikir kita dapat kenal Allah, bukan. Bukan sebab banyak sembahyang, bukan sebab kita banyak puasa, bukan sebab kita banyak baca Quran, bukan sebab kita belajar ilmu tafsir kita boleh kenal Allah, bukan. Kita kenal Allah sebab rahmat Allah. Ini kena yakin ni. Ini bila mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan perbuatan Allah ni, kena yakin bahawa kita boleh dapat kenal Allah dengan rahmat Allah, dengan pilihan Allah. Kalau tak, kita tak dapat. Ada orang hafal Quran 30 juz, dia gunakan Quran untuk nak lawan Allah. Dia gunakan Quran untuk lawan Allah. Ada orang, dia ada harta yang banyak, kan? Ada harta yang banyak, dia gunakan harta untuk lawan Allah. Ada orang ada ilmu yang banyak, guna ilmu nak cari hadis-hadis, dalil-dalil nak lawan Allah. Ini kita nak kena rasa rahmat Allah nombor satu. Sebab tu kita kena tawaduk dengan Allah. Kita kena rendah diri dengan Allah. Jangan sombong. Ada ilmu, bukan ilmu yang jadikan aku bahagia, bukan ilmu yang jadikan aku sempurna, tapi rahmat Allah. Ilmu Allah bagi pada kita sebagai ujian. Sihat Allah bagi sebagai ujian. Kau sihat, kau syukur tak? Kau ada ilmu, kau tawaduk tak? Ada ilmu tak tawaduk, gagal. Ada ilmu tak tawaduk, kerja dia nak salahkan orang aja. Orang ni, ustaz ni baca hadis salah tak betul, nak salahkan orang aja. Kalau dia dah baca betul, ustaz ni sebenarnya bukan ustaz, dia engineer aja, kena kat orang pula. Kerja nak nyalahkan orang aja. Kan bila orang tu sebut kan, dia bukan ustaz, dia engineer aja. Ustaz siapa? Saya lah ustaz, dia kata. Saya belajar kat Madinah, saya lah ustaz. Yang ni belajar kat New York, dia bukan ustaz. Kerja nak menyalahkan orang. Ilmu kan tidak membawa kepada menyembah Allah. Jadi sebab tu yang membawa kepada mengenal Allah, menyembah Allah ini ialah rahmat Allah. Jadi petang ni kita nak kena tunduk, nak kena rendahkan diri kita pada Allah. Ada ilmu, ada harta, ada nikmat apa-apa yang ada, dan ada kesakitan, ada bencana, semua yang ada pada kita, kita tidak akan kenal Allah, tidak akan berubudiah pada Allah, melainkan dengan rahmat Allah. Sampai nak masuk syurga Allah pun dengan rahmat Allah, bukan sebab dengan amalan kita. Sebab tu kita bila dah mula mentauhidkan Allah ni, kita tak akan bergantung, tak akan bersandar dengan amalan kita. Kita tak boleh bersandar dengan amalan kita. Kita rasa kita dah banyak buat kerja dah, kita dah banyak buat amal dah berjihad dah banyak baca buku, baca kitab, dah banyak berzikir, dah banyak baca Quran. Kita ingat bila kita baca Quran, beramal tu, kita bersandar dengan amalan kita, kita dah selamat. Tak, kita selamat dengan rahmat Allah. Ini hakikat bila kita nak kenal Allah, kita kena faham. Kita kena faham yang ini kan, kita kata kan, langkah pertama kosong, belum masuk lagi, kosong. Mula-mula sekali. Jadi kita nak kena tunduk. Sebab tu kita mulakan zikrullah. Zikrullah ni kena ada.
banyakkan zikir. Kena banyakkan zikir. Kenapa? Kerana zikir itu akan melembutkan hati, akan membawa cahaya. Kita kena latih diri kita. Baik. Jadi, apa pula pengertian pada zat Allah? Kita kata kita nak kenal Allah. Kita nak kenal Allah ni, kemudian kita nak mentauhidkan Allah. Bila kita sebut nak kenal Allah, maknanya kita nak kenal zat Allah. Macam nak kenal saya ni, kena zat saya. Zat saya ni apa? Inilah muka Nur Azman macam ni yang tak handsome tu. Dengan cermin mata, kena pakai cermin mata, dah rabun dah mata dia. Dengan janggutnya pun dah ada putih-putih kan. Inilah dia. Kita kenal orangnya begitu kan. Nak kenal zat Allah macam mana? Nak kenal zat Allah SWT, yang pertama sekali kita kena faham, Allah gambarkan kepada kita, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang kita berfikir-fikir, yang kita berangan-angan, yang kita tergambar-tergambar, yang kita melihat, yang kita mendengar, yang kita tahu yang ada pada makhluk, terikat dengan masa, terikat dengan tempat, terikat dengan apa-apa pun, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Spesialnya Allah ni sebagai zat wajibul wujud itu, zat yang maha sempurna tadi, tak ada satu pun yang kita nampak, yang kita dengar, yang kita tahu, yang berlaku pada kita ni terikat dengan dia. Tidak ada satu pun. Laisa kamislihi syai'un. Bila sebut zat Allah, tidak ada satu pun yang sama. Ini kita kena faham. Bila terbayang wajah kita, wajah sesuatu, bila kita teringat sesuatu, ini ke Tuhan, ni kod Tuhan, kod macam ni, kod cahaya, ni cahaya, nampak cahaya, ni kod Tuhan, kod tak ada satu pun yang kita nampak. Yang kita nampak tu semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Kenapa? Kena baru nampak, sebelum ni tak nampak, sebelum ni tak ada, kan baru ada. Itu makhluk lah tu. Jadi maknanya bila nak kata zat Allah ini, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pun tak terikat dengan tempat. Macam kita perlukan tempat. Kita perlukan tempat. Apa tempatnya? Saya duduk di Johor Bahru. Kenapa? Kau tak nanti nak cari saya macam mana? Allah tak terikat dengan tempat. Allah bukan ada di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di mana. Allah tak terikat dengan tempat. Habis Allah kat mana? Adakah Allah di mana-mana? Allah tidak ada di mana-mana pun, sebab di mana-mana tu makna tempat. Allah tidak sama dengan kita. Jangan sebut Allah ada di mana-mana. Kalau Allah dia ada di mana-mana ni, dalam badan saya pun ada Allah, dekat situ pun ada Allah. Tak, Allah bukan ada di mana-mana. Allah tak ada di mana-mana, dan Allah tidak ada di Allah tidak ada di mana-mana, dan Allah tidak ada di mana. Mana-mana? Mana? Jadi tidak bertempat. Habis macam mana? Laisa kamislihi syai'un. Tidak sama Allah dengan makhluknya yang lain, tak sama. Allah tak memerlukan tempat. Habis susahlah nak fikir logik. Sebab tu tak boleh fikir logik. Sebab tu jangan fikir logik. Kan dia kata Allah ada di arash, di atas. Allah ada kat atas. Bila kita kata Allah ada kat atas, kita dah letakkan Allah pada tempat. Tak boleh. Macam mana? Laisa kamislihi syai'un. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Kita lepas. Bila kita fikir Allah bertempat sebagai macam ni, maka pada masa tu kita akan gila. Gila kenapa? Macam mana ni? Allah tak ada di sini, tak ada di sana, dan Allah tak ada di mana-mana, tapi Allah dekat dengan kita. Kan? Allah dekat dengan kita. Bila kata Allah lebih dekat kepada kamu daripada urat leher, kita pun bayangkan urat leher kat sini, tentulah Allah kat dalam badan kita. Macam itu. Itu bertempat, bukan. Itu perumpamaan. Dekat dengan leher ni, maknanya Allah terlalu dekat dengan kita. Tak boleh dihitung dekatnya. Tapi dalam konteks tasawuf, dalam konteks hati rahiyah tadi, bila Allah lebih dekat dia, bukan Allah bertempat, tetapi Allah kita rasa. Perasaan kita rasa Allah dekat, rasa Allah mengetahui. Sebab apa? Kita melihat ni pun dengan penglihatan Allah. Allah yang bagi kita mata untuk melihat. Allah yang jadikan mata untuk melihat. Kita melihat pun dengan penglihatan Allah. Kita mendengar dengan pendengaran Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah ni terlalu dekat. Tapi bukan Allah dalam badan kita. Kalau Allah dalam badan kita, kita dah menjasadkan Allah. Dah tak betul. Dah syirik kan. Laisa kamislihi syai'un. Jadi bila kita kata zat Allah ni, maknanya zat Allah ni tidak sama dengan apa-apa yang ada pada makhluk.
Kalau kita kata zat Allah ni dekat, maknanya Allah ni dekat kepada kamu. Kamu bisik-bisik ni Allah dengar. Kamu cakap dalam hati Allah tahu. Semua tu Allah tahu, Allah dengar. So jangan kita kata Allah ada dalam diri kita pula, kan? Itu kita menjasad jisimkan Allah, itu dah menjadi mujassamu, orang yang menjisimkan Allah. Salah, sesat. Tak boleh. Laisa kamitslihi syai'un, tak sama, tak payah fikir. Zat Allah ni tidak boleh fikir. Sebab apa? Kalau kita fikir, kita akan jadi macam orang sains, orang-orang khawarij, yang guna logik. Jadi zat Allah tak boleh guna logik. Tak sampai. Zat Allah tak boleh guna logik. Tak sampai. Gila kita. Itu kata gila isim. Kenapa gila isim? Dia pun hafal nama-nama Allah, kemudian dia cuba mula berfikir tentang zat Allah. Maka ketika itu apa? Dia tak sampai. Gilalah dia. Gilalah dia. Macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang laisa kamitslihi syai'un, yang tak sama dengan makhluk ni? Dengan hati kita. Dengan hati kita. Sebab tu bila dengan hati kita, barulah kita boleh kenal Allah. Itu pun bukan kenal sepenuhnya. Bukan kenal sepenuhnya. Kenal sekadarnya untuk kita berubudiah pada Allah. Sebab yang hanya mengenal Allah, Allah sahaja. Yang mengenal Allah, Allah sahaja. Dia sahaja yang maha mengetahui, maha mengenal. Kita mengenal sekadar yang kita diberikan oleh Allah untuk berubudiah pada dia. Jangan lebih-lebih. Jadi maknanya mengenal Allah ni, bila sebut zat ni, tak boleh guna logik. Tak boleh berfikir dengan menggunakan logik. Dia takkan sama. Sebab Allah gambarkan laisa kamitslihi syai'un, tidak sama. Jadi bila kata Allah dekat, bila kata Allah dekat tu, bukanlah maknanya Allah dekat dengan jarak kita. Tak. Allah dekat hati kita. Rasa Allah dekat. Kita rasa Allah dekat dengan kita. Sehingga kita boleh menangis, boleh merayu kat dia. Ya Allah, kita tak jerit kuat-kuat. Allah pun perintah kalau doa jangan jerit kuat-kuat, doa pelan-pelan, kan, dengan penuh rendah hati. Jadi kita pun doa, ya Allah, cakap pelan-pelan kat kita je, orang yang tak dengar. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, menangis kita, kan. Jadi Allah dengar. Baru kita tahu, ya Allah ni rupanya maha mendengar, maha mengetahui. Barulah kita, rendahnya aku ni ya Allah, nampak hebat, nampak kuat, nampak handsome, nampak kaya, nampak semua ada. Tapi rupanya aku ni, ada pun kau adakan, jadi pun kau jadikan, hidup pun kau hidupkan. Aku boleh bercakap ni, kau yang berikan aku bercakap. Izinkan aku cakap dengan kuasamu, kudrahmu, iradahmu, ilmumu. Jadi kita rasa, rasa Allah ni maha agung. Itu kemuncak. Kita bermula dengan kita mengenal Allah ni. Bila kita kenal perbuatannya, sifat tadi, hati kita mula rasa tunduk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tunduk, rendah diri, rasa memerlukan Allah. Kemudian sampai ke puncaknya, kita pun memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Kita pun menyembah Allah, rakak, sujud, berubudiah, beribadah pada dia. Maka setiap perbuatan kita menjadi ibadah. Nampak tak? Power kenal Allah ni. Sampai peringkat semua yang kita lakukan tu ibadah. Dia jadi ibadah. Dia tak jadi dah. Saya punya perbuatan saya, kepandaian saya, kan, tak jadi dah kekayaan saya, tak jadi dah kehebatan saya. Semua tu adalah Allah punya. Allah punya. Saya bagi satu contoh. Baru-baru ni salah seorang sahabat kita, Allah izin, ibunya, maknya, keluarganya tu, rumahnya kebakaran. Seorang sahabat kita di Johor, mak ayahnya rumahnya terbakar. Alhamdulillah terbakarnya yang atas, yang bawah tak. Itu Alhamdulillah, yang terbakar di atas, bawah tak. Maknanya ada lagi tempat berteduh. Masa rumah ibu saya, mak saya dulu terbakar, kurang lebih beberapa tahun yang lepas, habis semua, satu rumah terbakar. Bayangkan, selai sepinggang masa rumah mak terbakar dulu, selai sepinggang, tak ada apa, semua habis. Sebutlah apa, habis semua. Dengan sijil-sijil saya pun ada di situ pun habis, bahagian habis, terbakar semua sijil-sijil, habis. Jadi kalau kita tidak boleh hubungkan
Rumah tu Allah punya. Kita tak boleh hubungkan nikmat ni Allah punya. Oi, gila. Gila. Kenapa gila? Sebab kita dah rasa kehilangan sesuatu yang tak boleh nak dapat balik. Dah habis. Tapi bila kita rasa rumah ni Allah punya, sihat ni Allah punya, ni semua Allah punya, Allah yang maha berkuasa, Allah izin benda tu berlaku, ini semua ada kudrahnya Allah, kuasa Allah, iradahnya Allah, itu kehendak Allah, ilmu Allah tu berdasarkan pada kebijaksanaan Allah, maka ketika itu hati kita akan boleh tenang, hati kita akan boleh tunduk, rendahkan diri kepada Allah. Kita tahu Allah uji kita, Allah tengah uji kita ni. Kita nak kena sabar macam itu kan. Ini kita kata hebatnya makrifat Allah ni, kenal Allah ni. Hati tu dia jadi kuat luar biasa sebab dia bersandar pada Allah. Sebab dia bergantung pada Allah. Sebab dia berpegang kepada kekuatan Allah. Dia kuat bersama Allah. Dia pandai bersama Allah. Dia hidup bersama Allah. Dia bergerak bersama Allah. Nampak? Aku kuat. Dia jadi kuat. Sebab dia tak bergantung dengan makhluknya yang akan diri dia sendiri pun tak bergantung. Subhanallah. Keluar perkataan Subhanallah. Tengok rumah terbakar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Baik. Jadi bila kita sebut zat Allah ni, laisa kamislihi syai'un. Jadi apa sahaja yang terbayang pada kita, apa sahaja yang terfikir pada kita, apa sahaja yang kita nampak, apa sahaja yang kita dengar, kita sentuh, itu bukanlah Allah. Apa yang terikat dengan masa, apa yang terikat dengan tempat, koordinat, lokasi, apa yang terikat dengan qada dan qadar, terikat dengan qada qadar ni, baik, buruk, sihat, dan semua tu yang terikat dengan makhluk ni, laisa kamislihi syai'un, itu bukan Allah. Jadi zat Allah ni suatu yang kita tak boleh ikatkan dengan makhluk. Sama dengan makhluk tak boleh. Ini zatullah. Ini benda sir. Benda yang jadi rahsia. Sebab manusia ni kalau tak dapat kenal Allah, dia akan nampak yang zahir je. Dia tak nampak yang gaib. Dia tak nampak yang gaib, tak nampak. Yang tak nampak tu dia tak nampak. Dia nampak yang nampak je. Gitu. Yang zahir dia nampak. Sebab itulah dalam hal ini orang-orang yang ingin berjalan menuju kepada Allah, yang ingin mentauhidkan Allah, maka dia sentiasa meningkatkan diri dia. Itu dia kenal satu-satu sifat Allah. Satu-satu sifat Allah dia kenal. Satu-satu nama Allah dia hayati, supaya dia mengenal inilah dia zat Allah. Laisa kamislihi syai'un. Maka dia akan mencari, tetapi dia tidak akan pernah berjumpa dengan rahsia Allah. Kun hizatullah. Dia tidak akan mendapat rahsia Allah yang hakiki, kerana hanya Allah yang kenal Allah. Hanya Allah sahaja yang mengenal dirinya. Kita sekadarnya kita kenal. Jadi kita kena faham ni. Kalau kita faham ni, maknanya kita bersama dengan orang yang mentauhidkan Allah. Jangan kita bincang benda yang nampak macam perbahasan ilmu tauhid ni. Allah ke arasy, Allah tak ada ke arasy dan sebagainya kan. Tu kita biarlah ulama bincang. Kita bincang tentang proses macam mana kita nak kenal Allah. Nak kenal Allah, kita bermula dengan kita tahu nak kenal Allah kena ada rahmat Allah. Nombor satu, kena ada rahmat Allah, minta ke Allah. Kemudian nak kenal Allah, prosesnya bermula dengan membuang segala yang syirik dalam hidup kita. Syirik inilah yang menghalang kita untuk kenal Allah. Syirik ni, semua syirik yang khafi, syirik yang halus ataupun yang jali, syirik yang nampak, yang nyata. Inilah yang menghalang kita daripada mengenal Allah. Kemudian bila nak mengenal zat Allah itu sifatnya yang pertama sekali, laisa kamislihi syai'un, tak sama dengan apa-apa pun makhluk, apa-apa pun yang kita terfikir, ternampak. Jadi kita lihat segala yang image, segala yang kata inilah Tuhan, itu semua syirik dan kufur. Mana-mana yang menjasadkan Allah, syirik dan kufur. Bila kata Allah turun ke langit dunia,
sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Jangan kita bayangkan Allah ni macam kita turun lift, kan, macam jasad. Syirik tak boleh. Allah turun ke langit dunia, kita laisa kamislihi syai'un, kita serahkan kepada Allah. Macam mana yang apa Allah Taala layak pada Allah, kita tak tahu. Kita terima aja macam gitu. Kemudian apa maksudnya? Apa maksudnya? Ulama-ulama hurai, kan, kemungkinan besar ni pandangan ulama, kemungkinan besar maksud Allah rahmat Allah bersama kita lebih pada masa tu. Tu pandangan ulama. Ulama bagi pandangan ini maksudnya rahmat Allah lebih besar pada ketika itu, sepertiga akhir. Jadi itu pandangan ulama. Tapi macam mana sebenar? Laisa kamislihi syai'un. Tak boleh bayang Allah daripada atas turun bawah. Tak boleh. Allah menggambarkannya itu mutasyabihat. Perkara-perkara yang tak jelas ni kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tahulah bila sebab tu ulama kata ini maknanya rahmat Allah banyak, contohnya gitu kan. Jadi tentulah bagus. Mari kita pun bangun malam. Kita bangun sepertiga malam. Pastikan tuan-tuan dan puan, appointment kita dengan Allah satu hari. Appointment kita dengan Allah satu hari sepertiga malam yang akhir. Itu appointment kita dengan Allah. Kalau katakan maghrib katalah maghrib pukul 7, kan, subuh pukul 6, kan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya 11 jam. Katalah 12 jam, senang kira. 12 jam siang, 12 jam malam, kata kata 12 jam, 12 jam. So maknanya 12 jam ni kalau bagi 3, maknanya kalau katakan pukul 7, kalau bukan pukul 3, pukul 4, pukul 3, pukul 4 tu, kan, pukul 3 lah katanya, pukul 3 pagi tu sampai subuh tu, itu sepertiga malam yang akhir, katakan itu. Jadi jangan lupa appointment kita dengan Allah setiap sepertiga malam yang akhir. Jadi bila Allah tu memberi rahmat kepada kita, jangan lupa masa tu bangun malam lah. Makna dia. Baik, jadi sebab itulah di sini kita akan mengenal Allah dengan rahmat Allah. Kita mengenal Allah cukup untuk kadar kita ubudiah pada dia. Jangan fikir logik tak sampai. Logik tak sampai. Jangan fikir logik takkan sampai. Sebab banyak benda yang tidak berlogik. Tidak berlogik banyak benda. Yang hebat-hebat ni tak ikut logik pun. Sebab Islam bukan bersandarkan kepada logik. Walaupun ada logik-logiknya, tapi Islam tidak bersandar pada logik, apalagi benda ghaib. Sebab itulah barakah Allah, barakah daripada rahmat dan hidayah Allah, maka Allah SWT akan memberikan kepada seseorang itu akan perkara yang boleh menyebabkan dia mengenal Allah. Dan sebab itulah pedoman daripada para ulama kita untuk bermula mentauhidkan zat Allah ini, maka dia kata apa? Dalam salah satu daripada kata-kata para ulama, para ulama muhaqqiqin, dia kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad jahala nafsahu. Siapa yang kenal diri dia, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan kenal Tuhan dia. Siapa yang kenal Tuhan dia, maka jahillah dia akan dirinya, lenyaplah dia akan dirinya. Jadi bila kita kenal diri kita, maka kita kenal Tuhan kita. Kenapa? Bila kita tengok diri kita, ini menzahirkan kekuasaan Allah, menzahirkan iradah Allah, menzahirkan sifat Allah yang hebat-hebat tadi. Kita kenal, tengok wajah kita kan, handsome, aku handsome juga. Walaupun tak handsome kan, katalah handsome juga, tengok cermin, handsome aku. Menzahirkan Allah yang maha berkuasa, menjadikan kita menzahirkan Allah yang maha handsome. Allah maha handsome, jamal, Allah maha indah. Begitu. Jadi bila kita kenal diri kita, maka kita mula kenal Tuhan kita. Macam sifat-sifat ma'ani disebut dalam sifat 20 kan. Sifat ma'ani ni sifat apa? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi kudrah ni apa? Berkuasa. Allah berkuasa. Kita boleh angkat barang, boleh baling batu, boleh tulis, boleh buat, tu kuasa, kudrah kita, kedrat kita. Maka itu sebenarnya menzahirkan kudrah Allah. Kudrah Allah tu sebenarnya.
Kan? Kita boleh melihat. Kita melihat ni dengan penglihatan Allah. Allah yang bagi penglihatan tu. Jadi mengenal diri kita, maka kita kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Faqad maknanya dia akan tahu itu Allah. Macam itu. Dia akan tahu itu perbuatan Allah, itu sifat Allah yang menjadikan kita tengok diri kita hebat. Allah yang maha hebat. Kehebatan Allah bukan kehebatan diri, kehebatan Allah. Ibaratkan macam mana? Ibaratkan buku yang ditulis. Saya tunjuk buku kan. Ni buku. Ni nota-nota saya dulu ni tajuk lain. Tak apalah. Nota saya tulis. Ada pen, tak ada pen pula kat sini, saya tulis. Jadi kalau saya kata sini, adakah pen yang menulis ataupun saya yang menulis? Ni nota saya kan. Ibaratkan pen yang menulis. Pen menulis kan, tapi bukan pen yang menulis. Tuan punya pen, penulis yang menulis. Jadi sebenarnya kita ni, kita yang nampak macam pegang, macam pukul, macam buang, macam baring, macam lari, macam lompat, macam tidur. Nampak kita, tapi sebenarnya Allah yang kudrahnya, iradahnya, ilmu dia, hayat dia, semua sifat Allah. Ini kita mengenal diri kita, tengok diri kita, kita melihat sifat Allah, melihat perbuatan Allah. Ini maknanya man arafa nafsahu, siapa yang kenal diri dia, faqad arafa rabbahu, maka dia akan kenal Tuhan dia. Man arafa rabbahu, dan siapa-siapa yang kenal Tuhan dia, faqad jahala nafsahu, maka dia akan rasa dirinya tak ada. Jahala nafsu, fana, dia tak ada, dia habis. Sebenarnya bukan aku yang melempar, Allah yang melempar, kata kan. Bukan aku yang menulis, Allah yang menulis. Maknanya habis, dia tak ada dah. Yang ada hanya Allah. Itu mentauhidkan Allah. Saya ulang kalau macam itu, kenapa orang boleh mencuri, boleh apa, itu perbuatan Allah, itu tak ada. Betul. Itu syariatnya. Kita kata syariatnya, fizikalnya, kita kena ikut syariat Nabi. Nabi kata apa? Benda ni baik rupanya. Baik rupanya. Perbuatan tu baik rupanya. Baik ni maknanya ikut syarak. Kalau daripada hakikat mana perbuatan tu? Hakikat daripada Allah. Apa yang daripada Allah? Baik. Ada yang perbuatan tu baik pada rupanya dan baik kepada hakikatnya, iaitu rupanya baik sebab dia ikut syarak, ikut hukum-hukum Allah. Ada perbuatan yang baik pada rupanya, baik pada hakikatnya, seperti kita beramal soleh, sembahyang, tolong orang. Kemudian ada perbuatan yang buruk rupanya buruk, hakikatnya baik. Rupa buruk, dia mencuri, buruk. Dia berzina, buruk. Kenapa? Sebab berlanggar dengan syarak, buruk. Tapi hakikatnya baik. Kenapa? Sebab daripada Allah juga. Allah izin berlaku. Kalau tak, Allah tak izin berlaku, tak jadi. Jadi baiknya tetap pada Allah tu baik. Adalah hikmahnya, adalah kebaikannya. Jadi kita tengok yang tu pula, kena faham. Jadi man arafa rabbahu, bila kita mula mengenal bahawa Allah lah perbuatan Allah, sifat Allah tadi, maka kita pun mula apa? Ingat, aku ni tak ada, fana. Maka kita pun rasa sebenarnya aku memerlukan Allah. Aku ni sebenarnya hajat kepada Allah, pertolongan Allah. Nak makan ni pun, kalau Allah tak bagi rezeki, tak ada makanan. Dah makan pun, nak telan, nak gigit, tak ada, Allah tak izin. Sakit gigi, kena kancing gigi, tak boleh makan, terpaksa tepuk. Allah tak izin makan dengan mulut, Allah suruh makan dengan tepuk, maka makan dengan tepuk. Kita tak nak makan melalui tepuk kat sini. Saya tengok seorang kawan kena cancel lidah, terpaksa tepuk. Tak nak, tapi dah Allah tak izin. Macam itu. Maka siapa-siapa yang mengenal Allah, maka dia akan merasakan dirinya lenyap, tak ada. Jadi inilah kita kata sebagai mentauhidkan Allah tadi. Jadi siapa yang baru-baru ni, cuba dengar saya punya kuliah yang sebelum-sebelum ni, insya-Allah. Jadi bagi kita pada hari ini, maka kita nak kena rasa bahawa sesungguhnya kita tak akan kenal Allah melainkan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan Allah. Arafatu rabbi bi rabbi, kata para ulama muhaqqiqin, ulama yang menghidupkan al-haq dalam diri mereka. Arafatu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhan aku dengan Tuhan aku. Begitu.
Jadi sebab itulah tuan-tuan dan Allah, untuk kita mengenal Allah, maka kita memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mengenal rahmat, mendapatkan rahmat Allah itu, kita perlulah minta kat dia. Jadi pada petang ni tuan-tuan, nombor 1 kita minta pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kau berilah pada aku pengetahuan, berilah pada aku perasaan untuk kenal Kau. Pengetahuan dan perasaan. Jadi kita minta ke Allah. Kemudian betul kita kena banyakkan zikrullah. Sebab tu tuan-tuan yang dengar, yang tengok pada petang ini, kita kena banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya cahaya tu Allah buka. Kan? Allah dah bagi cahaya dah kat kita. Cahaya Allah ni terang benderang. Maknanya kalau kita tengok cahaya matahari ni, cahaya Islam kita, cahaya iman kita lebih terang daripada cahaya matahari. Tapi kita ni tertutup. Kenapa tertutup? Kerana Allah tidak buka. Macam mana nak buka tu? Maka kata Rasulullah SAW, aksara min zikrillah, kamu memperbanyakkan zikir pada Allah. Apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lidah. Tak cukup dengan lidah. La ilaha illallah pada masa yang sama dengan hati. Hati pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian lepas tu peringkat ketiga dengan perasaan. Macam mana dengan perasaan? Mata melihat sesuatu perbuatan, ni perbuatan Allah. Allah, la ilaha illallah. Mata melihat Allah, telinga mendengar Allah, tangan menyentuh Allah. Apa yang berlaku tu perbuatan Allah, sifat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah. Jadi kita mula mengenal Allah dengan perasaan, dengan hati. Habis hati lepas tu, maka timbul yang keempat. Kita pun mula rasa nak tunduk pada Allah. Nak makan pun jadi nak tunduk ke Allah, ibadah ke Allah. Kita makan, kita sedar aku makan ni rezeki Allah bagi, ni rezeki Allah bagi. Kalau kita hati kita keras, kita tak rasa nasi kita makan tu rezeki Allah. Tak rasa tuan-tuan. Tak rasa walaupun kita tahu. Tak rasa, hati kita tak rasa. Kita rasa kita yang punya, aku yang beli ni nasi ni, aku yang kerja, kita rasa aku. Kita terlupa Allah. Kita tidak mentauhidkan Allah. Bahaya. Macam mana nak dapat tu? Kita kena banyakkan zikrullah tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bagi rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang menjadikan melainkan Allah. Tidak ada yang memuliakan melainkan Allah. Tidak ada yang mengizinkan melainkan Allah. Tidak ada yang menghalang melainkan Allah. Tidak ada yang memberikan kelemahan melainkan Allah. Tidak ada yang menghina melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadilah la ilaha illallah tu bukan lagi tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi tidak ada sifat-sifat yang ada tu melainkan sifat Allah. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Akhirnya tidak ada zat melainkan zat Allah. Jadi bila kita dah mula tu, baru hati kita akan lembut. Akhirnya insya-Allah kita mudah nak buat baik. Senang nak buat baik. Bukan lagi buat baik kita mengharapkan orang puji kita. Oh baguslah Man, kau ni kau baguslah, buat sekian baguslah. Orang puji kita kan, kita pun seronok. Kita ingat kita punya, kita seronoklah. Kalau kita bukan kita punya, kita kata apa? Kita akan kata innalillah, semua daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kembali segalanya. Maknanya kalau orang tu puji kat kita, kita kata pujian ni hanya pada Allah. Kembalikan pada Allah balik. Orang puji kita, hati kita kata kembalikan pada Allah balik. Kembalikan pada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Hanya Engkau ya Allah yang berhak. Hati kita cakap. Jangan pula kita kutuk dia. Engkau ni janganlah puji-puji orang, nanti aku riak nanti. Jangan kutuk dia. Tak apa, dia puji. Dia puji itu melambangkan syukur daripada Allah. Dia puji pada kita tu sebab dia syukur ke Allah. Sebab kita tolong dia. Alhamdulillah, terima kasihlah, baiklah, kamu Tuhan baik sungguh, terima kasihlah, Alhamdulillah. Dia syukur pada Allah. Kita jangan kutuk dia pula. Kita baik sangka dengan dia. Kita kata apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati kita, semua yang baik tu daripada Allah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah berhak pujian. Orang puji kita ni, kita tak rasa kembang. Kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak dipuji. Kita suka tak? Sukalah, sebab Allah izin kita buat baik. Kita suka bukan sebab orang puji kita. Kita suka sebab Allah izin kita buat benda yang soleh, yang Allah
Allah redha. Kita suka sebab Allah pilih kita. Boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh sembahyang, boleh tolong orang. Kita syukur pada Allah. Suka sebab Allah pilih kita. Kita hanya hamba. Kita hanya hamba Allah. Kita buat baik sebab Allah pilih kita jadi baik. Macam itu kan. Perasaan kita macam itu. Itu maknanya hati yang merasa. Hati yang merasa. Jadi bila kita faham yang ini, maka barulah kita boleh berjalan menuju kepada tauhidullah, mentauhidkan zat Allah. Baru kita boleh berjalan menuju kepada mentauhidkan zat Allah, mentauhidkan sifat Allah, mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan perbuatan Allah. Baru kita boleh menjadi seorang yang berakidah dengan akidah yang salimah, akidah yang sejahtera. Baru bila Dajjal datang, bencana datang, apa pun datang, kita bersama Allah. Kita kuat bersama Allah. Kita sedih bersama Allah. Kita suka bersama Allah. Semua tu berada dalam keadaan membahagiakan, tenang. Tenang sahaja. InsyaAllah kita akan sambung lagi bahagian mentauhidkan zat Allah ini. Saya kena cakap satu persatu, sikit-sikit, supaya kita faham. Sebab dia bukan ilmu yang untuk kita amalkan dari sudut hafalan, tapi ilmu untuk kita amalkan dari perasaan kita dan kemudian lahirkan dalam ubudiyah, hidup harian. Bukan hafal saja. Jadi kita kena faham proses. Nak mentauhidkan Allah ni, dia kena faham proses. Kena faham proses. Baik. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang mampu untuk saya cuba sampai. Cuma ada satu pengumuman kat sini. Bagi siapa yang ada ke lapangan, insya-Allah akan ada satu program pengisian tarbawi Zoom, Zoom. Rabu malam. Hari ni apa? Selasa. Besok lah. Rabu malam 2 bulan Februari 9.30. Aplikasi Zoom. So kita akan bagi iklan dalam FB. Tuan-tuan tengok nanti. Cuma ingatkan hari Rabu malam. Sebab weekend agak penuh. So kita buat Zoom Rabu malam, insya-Allah. Kemudian berkenaan tajuk Great Reset, politik sebagainya, insya-Allah saya akan sentuh nanti, tapi pada malam-malam yang lain lah. Malam makin sempit kan. Sebab apa? Kerja semakin banyak. Ini sekarang ni ada gerakan baru pula ni. Nanti saya cerita kemudian. Insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Jadi insya-Allah kalau Allah izin, dengan keizinan Allah, rahmat Allah, kita akan sambung nanti berkenaan dengan memperdalamkan maksud zatullah, memperdalamkan makna zat Allah. Zat Allah ni apa makna dia? Tadi kita sebut zat Allah nombor satu, laisa kamislihi syai'un. Maknanya tidak sama. Segala yang makhluk ni yang kita nampak, fikir, terbayang, tergambar, semua tu bukan Allah. Kalau terbayang, tergambar tu semua makhluk. Itu syaitan ni bisik. Ini Allah dibisik kat kita. Kadang-kadang semayang kan, ada orang ni semayang Allahu akbar, terbayang lah kat dia kehebat makhluk yang hebat ni, apa tak kira lah kan. Yang itu semua tu makhluk, bukan Allah. Ignore kan. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca pelan-pelan. Kan, kita minta Allah jauhkan daripada bisikan syaitan. Hancur dia, terbakar dia. Auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. واثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من المقرب. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم.
Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang-panjangkan insya-Allah.